Dan kalau Melayu panas dan hujan pun tak mampu nak menempuh dugaannya, maka Melayu akan terus susah. Nak tengok dulu, dah jatuh ni, dah perangai dah mula berubah, makin okey. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, kalau parti yang saya nak tubuh petang lulus panjang umur, kalau saya panjang umur 3 tahun lagi, InsyaAllah saya bersedia di Barisan Harapan untuk mengembalikan kuasa politik orang-orang Melayu sebelum kita memutus nafas yang terakhir. Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua penonton dan pengunjung Facebook dan YouTube Sumber Kini. Dalam slot eksklusif bersama Sumber pada kali ini, kita berasa amat beruntung kerana dapat bersama-sama Datuk Paduka Dr. Ibrahim Ali dalam slot eksklusif. Pada hari ini saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Datuk Ibrahim Ali yang merupakan seorang tokoh politik yang punya warna-warni sejak daripada penglibatan awal Datuk dalam politik sejak tahun 80-an dulu sehingga kini. Datuk dikenali sebagai seorang yang telah menganggotai banyak parti politik UMNO, Parti Melayu Selangor 46, pernah bertanding atas tiket PAS dan sebagainya. Jadi Datuk, sebagai memulakan soalan kita pada petang ini, saya sebenarnya ingin bertanyakan sedikit soalan tentang ITM, di mana zaman mahasiswa Datuk membentuk idealisme dan jati diri Datuk. Boleh ceritakan sedikit pengalaman idealisme Datuk sepanjang bergelar pimpinan mahasiswa, mengambil alih kampus ITM, long march daripada ITM ke Parlimen dan sebagainya, secara ringkas Datuk, sebelum kita pergi lebih jauh. Terima kasih kepada portal Sumber Kini kerana sudi menjemput saya untuk berwawancara. Dan saya sebenarnya dah kurang dah minat untuk berwawancara ni. Banyak permintaan tapi saya tolak sebab saya tak mau lagi dilihat terlalu banyak berretorik. Tapi apapun, kerana Sumber Kini ni saya kenal, jadi saya terimalah pelawaan. Dulu adalah banyak portal yang jemput saya terima, tapi akhir-akhir ni banyak saya turn down. Jadi saya lebih suka kalau mewakili putera, pemimpin pelapis putera ditonjolkan untuk membagi pandangan. Itu saya. Jadi dalam soal sejarah perjuangan sebagai pemimpin pelajar ITM tahun 72 ke 74, sebenarnya saya sudah pun menceritakan perkara ini dalam wawancara live Zoom pada 21 hari bulan Jun secara panjang lebar. Jadi saya tak maulah mengulangi apa yang telah saya sebut. Cuma saya boleh sebut cara ringkas roh dan semangat juang jati diri dalam tubuh badan saya yang mengalir dalam darah saya sememangnya bermula di kampus ITM. Apabila kita berjuang menuntut pengiktirafan kelulusan
diploma ITM dan juga menuntut ITM dinaikkan taraf ke universiti. Panjang nostalgianya dan panjang ceritanya yang sudah pun saya bercerita sebelum ini. Banyak perspektif yang harus dilihat dalam konteks perjuangan di ITM dahulu, termasuklah juga sepatutnya ada pihak merakamkan jasa-jasa perjuangan Tun Arsyad Ayub, pengarah pertama ITM. Inilah pejuang bangsa yang sebenarnya. Seorang pemimpin yang tokoh pimpinan akademik, tokoh pendidikan lah untuk kaum bumi putera dalam bidang profesional. Tidak ada boleh tunduk banding dengan Tun Arsyad Ayub. Memang layak dia dianugerah dan bergelar Tun. Sebab pejuang-pejuang lain, termasuk zaman belum merdeka, seperti Mak Kilau, Tok Jangguk dan sebagainya, kehebatan mereka berlawan dengan British seorang diri dan dibunuh. Dan kemudian kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang muncul, tetapi kebanyakannya retorik. Retorik semata-mata. Cakap. Buat apa pun tak ada. Hanya untuk diri masing-masing. Manakala Tun Arsyad Ayub very low profile. Orang tak suka publicity. Bukan kaki bodek di kalangan penjawat awam dengan kepimpinan negara. Tetapi UiTM yang ada pada hari ini tidak ada seperti hari ini tanpa Tun Arsyad Ayub. So it is a history by itself. Yang saya kira ada dua dokumentari ataupun boleh buat filem mengenai dengan demonstrasi pelajar ITM tahun 74. Satu demonstrasi yang paling besar dalam sejarah negara kita. That happened 40 years ago. 50 years ago, maaf. 50 tahun dulu. Saya berumur 20 tahun. Kalau nak dibandingkan dengan sekarang, belum ada lagi demonstrasi yang sebesar demonstrasi 22 April tahun 74 di ITM. That is the biggest demonstration in the history of Malaysia. Macam-macam berlaku. Jadi saya cadangkan kalau ada pihak boleh buat filem worth to produce a film on the history of demonstration ITM dan tuntutan menjadi universiti. And then another film on Tun Arsyad Ayub. So kalau nak cerita lebih kurang dalam wawancara macam ni, dia tidak berkesudahan. Sebab banyak untold story. Banyak cerita yang tidak diceritakan. Tetapi pada saya, kesimpulannya, ITM pada tahun 70-an, di zaman Tun Arsyad Ayub atau Arsyad Ayub, pengarah pada waktu itu. Masa itulah kita lihat wujudnya, timbulnya semangat patriotisme di kalangan anak bangsa Melayu dan kaum bumi putera. Lepas itu tak ada dah. Runtuh sama sekali. Okey Datuk, dan memandangkan Datuk telah pun menceritakan tentang ITM, bagaimana Datuk melihat perjuangan pada zaman tersebut boleh dicontohi oleh khususnya anak-anak muda pada zaman ini? Kerana pada zaman dulu Datuk dan mahasiswa lain berjuang dengan cara demonstrasi. Adakah metod perjuangan tersebut masih lagi relevan untuk digunakan pada hari ini? Saya tengok metod perjuangan ni termasuk zaman dulu pun masih relevan sampai sekarang. Termasuk mengadakan perhimpunan amal, demonstrasi.
Cuma kaedah sajalah. Mungkin berbeza-beza. Cuma ada perbezaan dulu dengan sekarang ni. Mungkin kerana zaman berubah. Dulu tahun 74, zaman saya 72, 74, kena ingat, waktu tu baru selepas tragedi 13 Mei, tahun 69. Lepas berlaku tragedi 69, negara diisytiharkan darurat. Kemudian barulah kembali demokrasi berparlimen tahun 74 serentak dengan pelancaran dasar ekonomi baru. Dan disitulah munculnya ITM. Diperhebatkan hasil daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru. Dan kita di kalangan pelajar pula walaupun dikira anak-anak muda dah. Macam saya, umur 20 tahun. Kebetulan ada pengarah macam Arsyad Ayub yang sentiasa menyeru supaya pelajar-pelajar ni bersikap kritikal, berani menegur sesuai dengan pelajar di Menara Gading. Dan Pak Arsyad Ayub pula tak halang, dia galak. Dan dia pula di ITM pula dia bagi makan roti. Tempat kampus pun amat berat pada waktu itu. Hanya satu bangunan atas bukit, pajak bukit. Dengan makan roti dan serba kekurangan. Dan berlaku juga, kena ingat, cultural shock. Sebab pada waktu itu 95% pelajar Melayu adalah daripada Bumiputera, Luar Bandar. Jadi ini yang mungkin memudahkan tiupan semangat nasionalisme di kalangan anak muda di kampus ITM pada tahun 72, bermula dengan tahun 70-an. Sehinggalah tahun 75, 76 bila kerajaan mula menekan kebebasan pelajar, datangnya Akta Universiti dan Kolej, saya pun dah merekod dalam tahanan, keadaan sudah berubah. Jadi pihak universiti dapat berjaya, orang kata, mewujudkan dasar brainwash di kalangan pelajar-pelajar, mengengkang pemikiran pelajar-pelajar, sehingga akhir sekali pelajar-pelajar pun dah tak ambil kisah. Tambahan pula golongan pelajar-pelajar Melayu yang masuk UiTM kemudian adalah di kalangan keluarga-keluarga yang sudah, bukanlah kata berada sangat, tapi boleh saya sebutlah di kalangan golongan masyarakat keluarga pertengahan. So they already comfortable with their life. Jadi itu ada perbezaannya. Sebab perbezaan suasana membentuk suasana perjuangan satu-satu masa. Jadi itulah perbezaan. Tapi dari segi metodologi, secara umumlah, kalau nak disebut apakah tunjuk perasaan sebagai satu cara, saya masih percaya ianya relevan. Sebab itu kita lihat di negara barat, negara maju, developed nation, termasuk di Eropah, di Amerika dan sebagainya, tunjuk perasaan masih berlaku. Anti-today, bukan saja kecil-kecil, tunjuk perasaan yang hebat-hebat sampai sekarang di negara-negara maju, malah di parlimen-parlimen negara maju, mereka berbalik kasut, bertumbuk, memekik. Itu dia namanya demokrasi. Tetapi yang pentingnya, kita tidak harus berfikiran pasif, terlalu apologetik. Kononnya tunjuk perasaan ini salah satu tindakan perjuangan yang pada saya dikatakan tidak betul. Memang kalau kita tunjuk perasaan menimbulkan huru-hara, merosakkan harta awam, memang saya pun tak bersetuju. Tetapi bila berlaku tunjuk perasaan, sedikit sebanyak tak adalah perkara-perkara yang berlaku. Dan
bagaimanakah kita nak melahir perasaan kita bila kita tak puas hati terhadap sesuatu, tetapi pihak-pihak berkenan tidak ambil peduli. Contohnya, saya bagi analogi yang mudah dalam keluarga. You see? Kadang-kadang ibu bapa dengan anak ni dia take for granted ya. Rungutan anak dia tak peduli. Apa yang nak pun dia tak kisah. Ibu bapa pun habiskan masa dengan perkara-perkara lain dan jangan bagi tumpuan kepada anak. Ibu pun dalam zaman moden ini banyak yang bekerja. So, bila anak nak mendapat perhatian bapa dia, macam apa dia buat? Bukan dia protes. Ada yang lari daripada rumah. Ada yang baling bantal, macam-macam dia buatnya. Menangis, merauk. Untuk apa? Mendapat perhatian ibu bapa. Sama lah juga rakyat dengan kerajaan. Kerajaan kadang-kadang take for granted. Masalah bila ditimbulkan, ya. Memorandum data bertimbul. Macam kita menuntut ITM, pengiktirafan diploma dengan ITM. Kita tuntut untuk jadi universiti. Berapa lama kita berusaha dengan menghantar memorandum, jumpa Menteri Pendidikan, jumpa ahli majlis ITM. Lama masanya. Jadi 22 April itu kemuncak. Dan sebab orang kata, tunjuk perasaan adalah terakhir. Is the last resort. So pada saya, sampai sekarang relevan. Sampai sekarang relevan. Dan saya tengok macam, kita tengok sebelum ini dalam masa beberapa tahun kebelakangan ni, ada kan tunjuk perasaan bersih 1, bersih 2, bersih 3, macam-macam persepsi. Tapi harus diingat, banyak orang tak sedar, akibat daripada tindakan bersih 1, 2, 3, ada perubahan-perubahan hasil daripada perhimpunan ini. Cuma kerajaan biasa je lah. Bila dia buat, saya buat ni bukan kerana tuntutan bersih. Sama lah kita juga dulu tunjuk perasaan nak naikkan taraf ITM jadi universiti, pengiktirafan diploma. Dia tak mengatakan, oh kita buat ni, kita setuju ni kerana tuntutan kias ITM. Tapi dia buat. Faham tak? Semaknanya sebab itu perkara ni masih relevan. Okey, bagaimana Datuk melihat zaman tahun 1970-an itu merupakan, boleh saya katakan, sebagai zaman emas. Sebab kita, macam Datuk cakap tadi, kita baru segar dengan peristiwa 13 Mei 1999. Semangat perjuangan dalam kalangan anak-anak muda khususnya begitu tinggi. Dan hasil daripada demonstrasi itu juga, kita ada latar belakang AUKU di Gubal pada tahun 1971. Dan soalan saya sebenarnya, saya nak bawa kepada bagaimana Datuk menggunakan pengalaman tersebut pada tahun 70-an itu. Adakah ia menjadi satu faktor Datuk terjun ke Parti UMNO untuk menyertai sebagai satu parti yang pada ketika itu memperjuangkan bangsa Melayu? Saya, ya ini mungkin sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab saya masuk ISA tahun 74 bersama dengan Anwar. Di Kementing 2 tahun dan duduk pun dalam 1 sen. Sehingga dibebas selama 2 tahun. Pada waktu itu, macam mana saya nak huraikan? Sebab tindakan-tindakan ini berlaku kerana ada sifat keberanian. Bukan saya di kalangan pemimpin pelajar, kita orang, termasuk pelajar-pelajar yang berada di Menara Gandhi pada waktu itu. Ini yang saya suka nak bezakan. Maknanya, walaupun kita tahu AUKU di Gubal, ada tindakan-tindakan diambil, ada yang dipecat pun, tapi kita tak peduli. Sebab roh perjuangan sudah sebati, di mana kita menghayati
perjuangan perlu pada pengorbanan. Anything happen, kita tak peduli. Sebab itu kita tengok zaman-zaman dulu, tengok macam mana bangsa Indonesia zaman Soekarno berjuang untuk kemerdekaan. Macam mana revolusi Iran berlaku di zaman Shah Iran. Ramai yang mati, ramai yang terbunuh, tetapi revolusi itu dapat ditegakkan. Perjuangan mereka berjaya. Jadi bila kita betul-betul menghayati semangat patriotisme, semangat juang jati diri yang tinggi, yang cekal, jadi kita tidak fikirlah soal risiko apa nak berlaku. Macam saya sendiri, saya pun tidak sedar. Rupa-rupanya berpuluh kali saya masuk mahkamah, keluar mahkamah. Tapi pada saya sudah dianggap perkara biasa. Sudah immune, sudah kalah. Dan ini mungkin, satu lagi elok saya tambah. Zaman kita dulu, bila union ini ada kebebasan, pendaftaran pelajar-pelajar sebagai ahli union, duit masuk ke union direct. Jadi pada waktu itu tidak putus-putus kita menganjur tabiat. Program kepimpinan, program jati diri, sampai ada kursus tengah malam duduk atas kubur, juru latih bersyarah atas kubur, macam-macam. Dan bersiri. Saya ingat waktu cuti ITM, kita tak balik, kita langsung pula dengan program-program bersama rakyat, yang program siswa turun ke desa waktu cuti tu. Zaman kita lah mula dulu tu. Bukan dimula oleh Kementerian Pendidikan, oleh pentadbir universiti. Kita, union, KSITM, dan KSITM bergabung dengan PKPIM, PKPM. So kita di kalangan pemimpin pelajar memikirkan macam mana nak mendekati masyarakat. Jadi kita terjemahkan semua aktiviti ini dalam bentuk perjuangan yang akhirnya menyediakan kita semua sebagai bakal graduan, bila keluar daripada kampus, keluar daripada Menara Gading, kita rasa ada komitmen terhadap diri kita untuk nak membantu membangun bangsa kita dan terus berjuang untuk keadilan rakyat. Itu sebenarnya. Baik, Datuk, pengalaman yang Datuk gunakan sepanjang bergelar mahasiswa, kemudian Datuk masuk kepada UMNO. Kemudian kita dah masuk ke bab politik ni. Datuk mengalami pengalaman yang cukup panjang, bergelar ahli Parlimen Pasir Mas, kemudian menyertai semangat 46 sebelum kembali kepada UMNO, kemudian bertanding atas tiket PAS, kemudian menjadi ahli Parlimen Bebas. Pada pandangan Datuk, selepas Datuk lagi, kenapa Datuk tidak memilih sebagai contoh Parti Bersatu sebagai contoh yang merupakan parti teras kerajaan yang juga merupakan parti Melayu? Sekarang dia gini. Tadi saya tak jawab. Waktu saya mula-mula terlibat dalam politik, saya baru keluar daripada ISA tahun 76. Saya nak Kelantan. Kemudian berlaku krisis politik di Kelantan antara arwah Datuk Asri dan arwah Datuk Muhammad Nasir, Menteri Besar Kelantan. Saya terseret dan turut terlibat. Dan Kelantan diisytihar darurat. Saya terlibat dengan tunjuk perasaan di Kelantan. Boleh dikatakan sebagai ring leader tahun 78. Umurnya baru berapa? Saya lahir 51. 27. Dan saya terlibat dengan berjasa. Parti yang ditubuhkan untuk membantu UMNO merapah Kelantan. Selepas itu, UMNO memerintah berjasa, diminta
menyertai Barisan Nasional. Ramai di kalangan pimpinan berjasa tak setuju. Ramainya bekas orang PAS. Saya pula sudah mendekati dan rapat dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Rozali Hamzah. Yang kebetulan almarhum Bapak Tengku Rozali Hamzah ni berkawan rapat dengan arwah bapa saya. Very close. Jadi bila selesai kelantan jatuh ke tangan BN, Tengku Rozali memujuk saya menyertai UMNO. Seperti mana Anwar lah. Saya menyertai UMNO sama dengan Anwar. Tahun 81. Same day, same time. Dan kerana kata Tengku Rozali pada saya pada waktu itu, tengok PAS mengatas 18 tahun. Nothing much happen in Kelantan. Kerajaan pusat dikuasai oleh UMNO. Apa PAS boleh buat? Saya pula semangat berkobar-kabar untuk nak berkhidmat pada rakyat. So saya nampak maknanya betul juga. Kita kena join UMNO. Pada tu kalau nak berjuang untuk rakyat. Itu yang menyebabkan saya join UMNO. Anwar apa masuk UMNO? Dan bila kita masuk UMNO, jelas kita tidak berubah dari segi jati diri dalam konteks perjuangan untuk rakyat. Sebab waktu di kampus apa kita bercakap? Kita menentang rasuah. Kita menentang penyalahgunaan kuasa. Kita kutuk pemimpin yang mewah-mewah. Kita kutuk pemimpin yang bohong, yang tidak melaksanakan tugas dan janji kepada rakyat. Macam-macam. Jadi saya pun sertai UMNO dengan semangat yang saya bawa sebagai pemimpin parti. Ini yang sebenarnya makan diri saya waktu saya dalam UMNO. Sebab bila saya menyertai UMNO, saya tidak ubah metodologi dan pembawaan saya dari segi kelantangan, bersikap kritis. Tidak ada kompromi dengan perkara-perkara yang pokok. Dan saya lantang dalam majlis tertinggi UMNO, dalam Perhimpunan Agung UMNO, dalam Pemuda UMNO. Saya ingat ke tidak, operasi dalam tahun 87, saya ditahan ISA sekali. Artinya, saya masuk UMNO, saya tidak memikirkan soal masuk jadi ahli UMNO ni sebagai suatu profesion politik, sebagaimana kita menyertai bekerja dengan badan-badan kerajaan. Mana jadi ahli politik masuk UMNO, kerja kita cium tangan. Kerja kita jelak pemimpin. Kerja ampuh pemimpin. Maka sebab itu, orang macam kita ni tak ada tempat dalam UMNO. Sampai perikat kena buat. Sampai perikat kena sikit. Dan saya terpelanting daripada UMNO bukan kerana kes rasuah, bukan kerana kes penyalahgunaan kuasa, bukan kerana kes moral ataupun sebagainya. Kerana kelantangan. Digugur sebagai ketua bahagian. Saya protes. Saya terkeluar daripada UMNO. Dulu dalam masa dengan Tengku Rozali lawan Dr. Mahathir, UMNO jadi haram tahun 87. So ada satu pihak nak memulihkan UMNO lama kerana tak boleh masuk UMNO baru. So saya bersama dengan Tengku Rozali. Selepas itu tahun 92 dah gagal, saya kembali kepada UMNO. Sehinggalah saya digugur. Itu saja cerita saya berpindah parti. Saya tak masuk parti PAS. Arwah Tok Guru ni aziz bagi saya peluang bertanding menggunakan tiket PAS. Sebab daripada dulu lagi saya tidak minat dengan politik PAS ni. Cuma saya bertanding atas tiket PAS ni kerana saya tidak ada platform dah. Dan saya pula ditawar untuk bertanding atas tiket PAS kerana mereka mahu mendapat penyokong-penyokong saya yang agak ramai pada waktu itu untuk mengundi parti PAS. So artinya saya berpindah parti. Bukan saya melompat. Tapi dulu tak ada
tak ada berlaku perkara seumpama ini. Saya je sebab sikap kerantangan saya. Jadi saya bertukar parti kerana circumstances. Keadaan memaksa saya bertukar parti. Beza dengan sekarang. Sekarang ni dia menang bertanding, parti dia kalah, tak jadi kerajaan, dia lompat untuk jadi menteri. Dia lompat kerana takut kena dakwa sebab ada kir rasuah. Dia lompat kerana macam-macam. Sebab itu saya kata, kalau orang sebut saya katak dulu, sekarang ni bukan lompat katak, sekarang lompat berut. Monkey jump from tree to trees. So itu kena biasa. Dulu orang kata saya katak dah, raja katak dah, semua pendidikan saya. Hari ini yang bertukar parti cara sukarela berpuluh-puluh lebih banyak daripada saya. Tapi orang tak cakap mereka ni katak, mereka ni barwa. Sebab apa? Sebab mereka dapat jawatan. Mereka jadi menteri, jadi Perdana Menteri. Tu Dr. Mahathir pada UMNO dulu zaman Tengku kena pecat, balik semula ke UMNO, keluar UMNO, tubuh bersatu, tubuh pejuang. Tan Sri Bahyudin dulu UMNO, tubuh bersatu. Datuk Seri Anwar kena pecat daripada UMNO, tubuh PKR. Di Sabah tu macam-macam kata ada. 7-8 parti bertukar. Saya apa? Tapi bila orang tengok, tukar parti Ibrahim Ali. Tetapi kena ingat, prinsip seseorang pemimpin, kalau nak dikatakan the true leaders, bukan masalah lompat parti. 40 tahun lebih, 50 tahun, hampir 40 tahun lah saya dalam politik. Saya boleh kekal cara hidup saya sampai sekarang. Apa dia? Satu, of course, 45 tahun ni nak elak daripada rasuah, terlibat dengan rasuah bukan perkara yang senang. Macam-macam dugaan. Ada dengar saya rasuah? Ada dengar cerita-cerita? Ada tengok tak video Ibrahim Ali? Macam video disadarkan, ada tengok? Ada tengok? Ada tengok? Macam-macam video kita tengok. Lepas tu tengok kehidupan saya. Dulu, sekarang, terkini, dan insyaAllah, masa depan dah. Mana saya ada berubah? Tempat saya di Warung, rumah saya di Malawati, Link House, yang dapat daripada bapak mertua, renovate sikit-sikit. Ada tengok, saya ada bawa Jaguar 5-6 biji, rumah juta-juta, swimming pool, rumah saya swimming. Pergi tengoklah rumah saya. Isteri satu, walaupun bertukar parti, 2-3 parti, tapi isteri tak pernah bertukar. Apa dia? Apa, tengok, dari segi kelantangan saya tak berubah sampai sekarang. Maknanya, kalau saya ni turut jadi pemimpin barwa, lama dah saya jadi menteri. Saya diberi kesempatan to be associate dengan pemimpin-pemimpin hebat negara. Bermula zaman arwah Tun Razak, Tun dah kenal saya. Waktu saya mengetuai gerakan tunjuk perasaan menuntut ITM jadi universiti. Lepas tu, semua pemimpin zaman dulu rapat. Saya terus. Arwah Tun Ghazali Syafi'i, arwah Datuk Harun Idris, Datuk Senu Abdul Rahman, sebut aja. Sehinggalah datang rapat dengan memanglah dengan Tengku Razali, semua orang tahu. Arwah Tun Ghaffar, Anwar Ibrahim Zee, ramai. Saya kira-kiranya at the corridor of power, menjadi ahli majlis tertinggi 8 tahun, ketua bahagian UMNO 2-13 tahun. So, tapi saya tak dapat tempat. Saya tak diangkat jadi menteri.
cepat seperti orang lain. Hari ni masuk, besok jadi menteri. Sebab apa? Sebab kelantangan saya nombor satu. Kedua pula, keturunan saya ni keturunan orang kampung. Saya bukan menantu Perdana Menteri macam budak nama KJ tu. Saya bukan anak bekas-bekas pemimpin dulu yang mewarisi. Sebab dalam UMNO ni, sebahagian dari jawatan dalam UMNO tu pesaka untuk anak-anak pemimpin dulu. Anak-anak marhain macam kita ni tak ada tempat. Berjuanglah macam mana pun. Dan ditambah lagi bila saya terlalu lantang. So, in short, saya boleh sifatkan saya dengan pemimpin-pemimpin ni, dia dah jadi macam love hate. Saya benci. Mereka sayang saya. Sebab mereka tengok saya gigih. Saya pun tidak asyik duduk cari nak bolok harta je. Terus berjuang. Dapat sedikit sebanyak habis kat rakyat. Dia sayang. Dan ada kala mereka boleh guna saya untuk tujuan-tujuan parti. Tetapi pada masa yang sama, mereka tak boleh kawal saya. Mulut saya bercakap juga. Mulut saya meletup juga. Dalam majlis tertinggi tumbuk meja. Dalam parlimen. Kalau ikut perkembangan. Jadi maknanya dia tengok saya ni, Ibrahim Ali ni, bagus. Bersih. Tapi susah nak kawal. Sebab apa? Sebab saya menyertai politik kerana perjuangan. Saya bukan menyertai politik kerana profession. That is two different things. Jadi sama ada juga. Tengok, saya pegang kepada prinsip. Setakat yang saya boleh pegang lah. Saya bukan great leader. Saya cakap banyak bab. I don't like rhetoric. Hipokrit, munafik. Tengok Haji Adi. Tengok dalam Facebook. Tak malu ke? Hari ni cakap begini, besok cakap begini. Hari ni cakap begini, besok fatwa ni. Sama juga pemimpin. Tak suka DAP, bantai DAP, tiba-tiba bekerjasama dengan DAP. Siapa ni? Saya dulu bersama dengan Anwar. Lama. Sampai masuk tahanan. Dan bila dia kena pecat, saya berpisah dengan dia. Saya kekal dalam UMNO. Saya menyokong Tengku Rozali. Still. Hancur Tengku Rozali. Saya tak lari. Seperti yang lain-lain. Sokong Tengku Rozali, lepas tu tikam Tengku Rozali pada belakang. Lari. Dia dulu sokong ingat Tengku Rozali naik. Bila Tengku Rozali naik, mereka pun naik. Bila Tengku Rozali kalah, mereka lari. Saya tak lari. Itu ukuran keikhlasan. Dan itulah prinsipnya. Bukan bertukar parti. Saya tak lari. Kemudian saya bersama dengan Dr. Mahathir. Sebelum dia berhenti 4-5 tahun, kemudian dia bersara 15 tahun. Dan Tom bercakap, anti-DAP. Bahaya Lee Siang. Kita pun terpengaruh. Saya pun bantai dalam parlimen, luar parlimen. Alih-alih berlaku krisis politik negara, Tuan-Tuan Bersatu bawa masuk dalam PH, di mana DAP ada bersama. Saya tinggal. Padahal kalau saya ikut Tun, sekurang-kurangnya 22 bulan PH mengetap. Saya dah ada kedudukan, saya tak peduli. Saya duduk kat warung kan. Hang nak jadi sesama politik, hang nak jadi menteri, hang dapat lantak kamu orang lah. Tapi jangan cuba mempersonalkan pendirian saya. Don't insult me. Because I know I am better than this all bloody hypocrite. Cakap lain, buat lain. Saya konsisten dalam bab ini. Jadi Datuk, tentang Datuk banyak menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap sikap ahli-ahli politik, dan sebenarnya sikap dalam
sikap orang politik itu sendiri dan juga sifat politik itu sendiri. Adakah itu yang mendorong Datuk untuk menubuhkan Parti Putera kini yang juga terpaksa terjun dalam kancah politik? Bukan soal sifat. Penubuhan Parti Putera bukan keputusan saya. Memang saya terlibat salah seorang. Selepas pilihan raya ke-14 baru-baru ini, keadaan senario politik negara sudah mula berubah sejak pilihan raya 2008 lagi. Zaman Abdullah Badawi 2008, 2004, 2008, lepas tu 2013. So banyak berubah. Jadi lepas pilihan raya ke-14 tu bila BN kalah dan UMNO yang dikatakan parti keramat ni sudah pun hilang kuasa buat pertama kali dalam sejarah. Jadi saya pun mula bertanda tanya apa akan jadi. Tahun pula Tubuh Bersatu menyertai PH yang bersama dengan DAP, bersama dengan lain-lain parti lah, yang mula mengubah haluan dasar kesamarataan indirectly Malaysia lah. Tan Sri Mahyudin pun dalam UMNO dulu mengatakan dia Melayu pertama, Malay first. Bila terkeluar pada UMNO Tubuh Bersatu, dia pun bersekongkol dengan DAP dan termasuk dia lain-lain. So bila dah berpecah dengan DAP, nak dapat kesokongan Melayu balik, mereka serah DAP pula. Saya kata hipokrit. They're not consistent. Sebenarnya nasib baik ada DAP. Saya tak boleh bayar kalau DAP tak ada. How these people going to survive? Dia nak bantai siapa? Apa dia nak cari isu untuk nak mengatakan mereka ni berjuang untuk Melayu? Mereka kata mereka berjuang untuk Melayu kerana bantai DAP. Mereka berjuang untuk Melayu, serang DAP. Tapi bila mereka berkuasa, mereka tak buat apa pun untuk Melayu. Borak. Tengok sekarang ni. Dah setahun lebih kerajaan yang dikatakan kerajaan Melayu Islam. What do they do? DAP sama dengan MCA. Tuntutan MCA pun lebih ganas daripada DAP. Dulu ada pemimpin UMNO bercakap lepas hilang kuasa, haram Zondon, Donzong apa? Haram Donzong, lantang sebab nak tunjuk dia kuat Melayu. Bila dah PA jatuh, dia jadi menteri balik, senyap. Cuba tanya Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, apa dia cakap dulu? So, ini yang saya tak tahan. Kita bukan perfect. Saya pun bukan bagus. Saya pun banyak kelemahan. Saya tak kata saya hebat, tak ada. Tapi I cannot stand with all this hypocrisy. Menjual bangsa kerana nak cari undi. Menentang bangsa lain pun kerana nak cari undi. Bukan kerana nak melaksana agenda bangsa. Inilah bezanya pemimpin politik yang saya sebut dengan Pak Arsyad Ayub, dengan Tun Arsyad Ayub. He's not a politician. But tengok macam mana dia berjuang untuk ITM. Saya nak sebut tahun 70-an lagi, mana institusi yang mula-mula mengguna pengajaran dalam bahasa Inggeris? Is ITM. Diploma di ITM tahun 70-an lagi, pengajarannya dalam bahasa Inggeris. Budak-budak third grade SPM daripada kampung. And Arsyad Ayub introduce pula foreign language. All diploma student wajib ambil satu mata pelajaran bahasa asing. Then you tengok Arsyad Ayub punya hal. Habis kerusuh dia start di ITM. Marah universiti lain. ITM second class, low class, buat macam-macam kerusuh. Saya ingat lagi bagaimana susah Arsyad Ayub nak tubuh School of Accountancy, School of Engineering, dihalang, dicemuh. Tapi tengok diploma banking, you pergi kat bank,
95% graduate ITM. Accountancy, seluruh negara ni, kalau Bumi Putra, 95% daripada ITM. Dulu Universiti Melaya bila graduation, yang terima ijazah engineering 50 orang seorang Melayu. Sekarang ni berpuluh, ratus yang dikeluarkan oleh ITM. Sampai Aisyah Ayub tubuh School of Actuaries. Main-main ke tu? Ini semua anak-anak muda tak tahu. Pemimpin politik pun tak ambil kisah. Dia pun tak ambil kisah semua ni. Tahunya retorik, kita berjuang untuk bangsa. Terjuang untuk bangsa. Dapat jadi menteri, jadi tiku. Betul. Ini yang saya kadang-kadang emosi ni. Tapi saya ni pula jenis yang tak suka simpan perasaan. Sebab itu saya, walaupun saya cakap kuat, saya tak stres. Sebab saya tak simpan. Saya tak memendam rasa. Saya luah pandangan saya, fikiran saya tak simpan. Kalau tidak kena stres. So, ini yang menyebabkan saya tengok kalangan pemimpin. Saya bukan nak mengata, saya kenal ramai pemimpin PAS ni. Arwah bapa saya adalah penyokong kuat PAS tu. Sahabat rapat arwah Datuk Asri dengan pemimpin PAS zaman tu. Dan saya bukan benci kerana semata-mata benci, tidak. Saya benci pada pura-pura. Tengok apa yang berlaku di Kelantan. 30 tahun mengetak. Sejak jadi kerajaan ni, bersama dengan kerajaan pusat, mengetak Kelantan, tengok pemimpin bercakap. Ada kala betul-betul sombong, angkuh. Cakap Islam atas kepala serban, atas kepala tayang. Jual agama. So, ini yang pemimpin. PAS tak salah. UMNO tak salah. Semua tak salah. Yang salah pemimpin. Sebab itu ada parti. Ada kala parti itu bagus. Kerana pada waktu itu pemimpin bagus. Ada kala parti hancur. Kerana pemimpin hancur. So, bila dah lepas pilihan raya 2018 baru ni, ke-14, senario berubah. Saya pula waktu itu sudah memang memimpin perkasa. Sampai sekarang sebagai sebuah NGO. Hampir 10 tahun. Ialah menyalak. Ialah. Berseminar, berkonferen, buat resolusi, cakap, dijemput. Tapi tak mana. Dan saya tengok, yalah, ada juga mereka-mereka jemput saya balik ke UMNO. Ada lain-lain parti pun jemput saya masuk. Saya tak selera. Tun Mahathir minta saya masuk satu. Saya tak ada selera. Sebab nasi yang kita nak makan tu, kena nasi panah yang kita berselera nak makan. Ini nasi yang kita nak makan tu, kita hidang makanan. Tengok-tengok ada makanan DAP yang kita duk kecam, yang toke suruh kecam dulu. Yang toke suruh maki. Tiba-tiba ajak makan. Mana nak boleh makan? Saya loyo. Sebab saya ingat, saudara, kita ni manusia. Dan yang hidup ni mati. Yang hidup ni mati. Berapa lama kita boleh hidup? Di Malaysia ni, jarang yang boleh hidup sampai 100 tahun. Orang Melayu 65-70 paling kuat. 80 jarang-jarang. Tun Mahathir dah 95 tahun. Siapa yang nak kejar ni? Rumah yang mereka buat berbelas juta, kereta berpuluh-puluh belas biji, luar negara, dalam Malaysia, harta ratus juta, puluh juta, ni buat apa ni? Saya tak ada apa. Saya tak, kalau orang tuduh saya duit, saya tak ada duit. Bagi semak lah. Semua saya habiskan duit. Saya belanja Parti Putera pun duit daripada duit pencen saya. Nak buat apa? Ada orang bercakap,
Harta tak boleh bawa mati. Tapi bila orang minta derma, nak bagi RM2,000 pun sayang. Kereta Jaguar, kereta Mercedes X-Class depan rumah. Tuan-tuan nak terberang. Sebab itu, nak scrutinize hati dan fikiran, roh dan jiwa. Tidak senang. Sebab itu orang hebat-hebat tak ramai. Tak ramai. Dulu Tok Janggut pakai kain pelikat tak ada baju. Lawan British, dia sanggup digantung. Sekarang ni kita pemimpin Melayu sekarang ni, bunyi nak hilang jawatan dah menggigil dah. Nak hilang jawatan. Akan digugur jadi menteri. Menggigil. Macam beruk dalam air sejuk. Dalam kesejukan. Menggigil. Tengok. Apa ni, Mak Kilau dan sebagainya. Tapi mereka juga sebut nama-nama pemimpin ni. Tapi mereka tak ikut. Mereka tak hayati. Sebabnya saya tak tahulah. Jadi saya Alhamdulillah, saya nak mati dalam keadaan seperti saya sekarang. Saya happy. Betul lah saya dah jadi ahli parlimen 3 penggal. Sekejap jadi timbalan menteri. Pegang berbagai jawatan dalam agensi kerajaan. But Alhamdulillah, I come out clean. I come out dengan rekod yang tak boleh dicemuh oleh mana-mana pihak. Ada SPRM siasat saya dulu. Tak ada masalah. Income tax pun pernah serang rumah saya dulu. Saya hadapi dengan tenang. Dan semua because of political. Dan saya, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesihatan. Umur dah 70. Bercakap macam orang umur 30. Yang umur 30 bercakap macam orang umur 100 tahun. So I'm not worried. So, sama juga. Orang tanya macam mana Datuk Putera ni. Teruslah. So apa hasilnya? Saya tak nak katakan. Apa sudahnya nanti? Hasilnya bergantung pada the course of action kita ambil. Jaya berjaya. Tak berjaya, tak berjaya. Macam orang ambil periksa lah. Ambil periksa ada dulu, ada gagal. Ada dapat A, ada dapat B, ada dapat C. Great. Sama juga Putera. Setidak-tidaknya kita boleh bersuara. Kita boleh bercakap. You ni pun mungkin tak datang wawancara saya. Kalau saya tak jadi Presiden Putera. So saya boleh menyampaikan mesej. Hasil tidak, itu soal lain. Ada orang berkira. Boleh benar berapa? Ada duit ke tak ada duit? Nak buat apa macam-macam? Saya tak ada. Saya tak ada apa ni. Bukan saya ni. Sebab saya bukan, pendidikan saya bukan profesional per se. Tak adalah memikir dari segi perancangan atau perancangan ini. Saya hanya rasa ini patut saya buat untuk kebaikan bangsa saya. Kalau nak berjuang untuk bangsa saya kena buat macam ni. So saya buatlah. Apa nak jadi, saya tak fikir. Sebab sebenarnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dah ditulis di Lauh Mahfuz. You rancang macam mana pun. Cuma kita buat mengikut hati dan fikiran kita. So the outcome-nya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Serahlah. Jadi pada saya tak ada masalah. Dan saya happy kerana jarang orang nak masuk parti ni kalau parti tu tak ada apa-apa. Tengok bila Dr. Mahathir tubuh bersatu. Sebelum pilihan raya, siapa masuk? Menggagau Dr. Mahathir dengan Tan Sri Mahyudin cari orang.
Sampai tarik orang perkasa berapa ramai. Dan nak minta saya turut serta. Tak ada orang nak masuk. Bila Bersatu berjaya selepas pilihan raya, Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri yang ke-7. Banyaklah beruk melompat. Tak ada. Lepas tu yang dulu menentang Dr. Mahathir pun dah rapat dengan Mahathir. Termasuk sahabat saya, Mak Sabu. Dulu sampai Mahathir ni dituduh Maha Firaun. Anwar Ibrahim tu apa Mak Sabu tak kata. Apa dia tak kecah Dr. Mahathir. Akhir sekali, Mak Sabu goreng mi untuk Dr. Mahathir di rumah dia. Biar saya cakap. Tak apalah, ni dunia. Cuma saya tak boleh benda-benda macam ni. I just can't. I cannot be like them. I don't know why. Saya dengan Dr. Mahathir tu macam bapa dengan anak rapat. Dia tarik habis. Tapi tak ada orang. So bila dia dah berjaya, semua nampak. Ni ramai juga yang kecam Anwar Ibrahim. Macam-macam sekali. Tak kena esok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dah. Yang ni juga lompat. Same people. Yang ni juga yang kecil tangan nanti. But saya as usual. I don't care whoever want to become a Prime Minister. Saya boleh orang kata berkongsi minda perjuangan dengan pemimpin-pemimpin yang ada ni, if they can take me as what I am. Kalau nak kawan dengan saya hormat you hormat I. Tetapi tindak tanduk saya, jangan you jadikan satu hukuman untuk you. Dan kita boleh kawan. Macam tu. Jangan apa-apa ni, bila kita ikut you, apa yang you buat kita kena ikut. Itulah saya dengan Dr. Mahathir, saya dengan Anwar, saya dengan Tengku Razali, yang pemimpin lain dulu. Itu saya kata love hate. Okay, Datuk, soalan terakhir. Ya. Sebab krisis politik pada hari ini, pandangan Datuk apa nak jadi dengan politik orang Melayu terutama yang dalam hari ini dan bagaimana Datuk melihat akan datang? Saya ikhlaslah, saya suka nak ramalkan what's going to happen. Pergolakan ini pun berlaku dengan orang yang sama, cuma bertukar parti. They are from UMNO. Baik Mahyudin, baik Tun Mahathir, all from same party. Then what is going to happen is very, very difficult for me to say lah. Cuma yang saya paling takut lah. Sebab itu saya tubuh putera. Sebab parti-parti ni, pemimpin je semua ni mengejar kebendaan. Mengejar pangkat. Apatah lagi kalau dah hilang kuasa. Macam UMNO. So they tend to compromise. Mereka akan bertolak langsung. Hatta menjual dasar-dasar kepentingan Melayu. Semata-mata untuk survive ataupun menyelamatkan dia. So UMNO is not UMNO before. Banyak sudah berubah. Sebab itu, kita tubuh putera. Saya dah ingatkan dulu Tun Mahathir tubuh Bersatu. Bersatu ni akan mengambil alih perjuangan UMNO dari segi semangat Melayu. Rupanya Bersatu pun masuk PH. Sekarang ni walaupun berpisah dengan PH, Bersatu dah buka keahlian pada bukan Melayu. It's also multiracial party. Kononnya sekarang ni ikut keadaan dah. Ikut naratif baru. Naratif baru ni parti pun multiracial, nak undi Cina, nak undi India, macam-macam lah. Saya tak apalah, saya nak kekal totok macam dulu lah. Saya nak jadi katak bawah tempurung. Iaitu parti putera ni, saya sifatkan sebagai parti UMNO juga. Parti UMNO asal. Dan tidak berkompromi dengan dasar-dasar agenda Melayu dan Islam. Dan tidak hipokrit. Pas Islam, Melayu. Tapi terlajak hipokrit pula. Tengoklah sejarahnya. Bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan Anwar, bersama Dr. Mahathir, bersama Datuk Najib. Besok kalau saya jadi Perdana Menteri, PAS juga akan buat
akan buat kenyataan. Kami menyokong Datuk Ibrahim Ali sebagai Perdana Menteri. Dah lama dah Datuk Ibrahim Ali jadi Perdana Menteri. Kata PAS. Tapi selepas saya jadi PM dah. Itu PAS. Pun saya tak... Saya loyal juga. Saya tak minat juga. Kita kena konsisten. Sebab itu kita bila beriman, sembahyang apa kita kena cari iman yang betul. Buat macam mana pun. Betul Allah Ta'ala suruh berusaha kena berusaha. Tapi macam mana buat pun, dah tertulis di Lauh Mahfuz. Okay. So, kalau ada silap salam, minta maaf. Itu pun tak kerah lagi tu. Belum. Saya malas dah. Tembak habis-habis. Tapi kadang-kadang sakit hati. Sakit hati. Tengok lagak perangai pemimpin. Kawan tika kawan. Saya jangan kira lah. I'm the victim of jealousy. Saya masa orang cemburu. Dan yang tikam saya belakang, kawan-kawan. Bukan musuh. Musuh kita kenal. Kawan yang berpura-pura. Datang berjuang bersama waktu susah. Waktu tak ada apa. Bila dapat peluang tinggal. Kecil kita lagi dari belakang. Tak apalah. Saya doa semua ni. Semoga mereka masuk syurga. Saya seorang tak tahulah belum tentu masuk syurga atau tidak. Tapi dia orang ni saya doa mereka masuk syurga. InsyaAllah. Semoga percakapan saya ni, kalau keras saya minta maaf. Tetapi saya cakap ni untuk bangsa saya mengenali pemimpin-pemimpin. Sebab akhirnya ulama-ulama muktabar, tersohor, ahli-ahli fikir, semua bersependapat. Bukanlah kitab mana sesebuah bangsa atau umat akan selamat kalau pemimpin itu benar-benar jujur dan ikhlas. Bukan pemimpin retorik. Pemimpin jujur dan ikhlas. Dan tak ramai dah jenis macam ni. Pak Hamka bermadah banyak kali dah baca buku Pak Hamka. Baca kitab Yusuf Al-Qaradawi. Semua bercakap. Kita pun ada kitab, kita punya rujukan ialah Al-Quran, hadis sahih. Kita tak ikut. So, saya tak heran lah apa yang terjadi pada kita umat Islam. Not only in Malaysia, but tengoklah politik di Saudi Arabia, politik di Timur Tengah, pergaduhan di kalangan orang-orang Arab sejak dulu sampai sekarang. Kita Melayu dah pembenar sangat. So pada pemimpin-pemimpin, berbahagialah dengan rumah besar, dengan kereta besar. Mudah-mudahan boleh bawa mati dah nanti. Terima kasih. Okey, berbanyak-banyak terima kasih kami pihak Sumber Kini ucapkan kepada Datuk Paduka Dr. Ibrahim Ali atas perkongsian yang walaupun mungkin kedengaran agak keras, tapi itulah peringatan ikhlas yang daripada hati. Mudah-mudahan sampai ke hati kita yang mendengar apa yang disampaikan oleh Datuk pada hari ini. Jadi kepada semua penonton dan pengunjung Facebook dan YouTube Sumber Kini, teruskan untuk like, share dan subscribe di channel-channel YouTube dan Facebook Sumber Kini. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.